Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadis 22 Kasuran 47. Buku kita ni buku tentang Fadailus Sahabah. Kasuran 47, hadis nombor 22. 23 tu panjang tuan-tuan. Baca satu baca dua. Okay, alhamdulillah, kita syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sama-sama lagi dalam kuliah kita. Kuliah kita ni kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para sahabat. Dan kita masih lagi bercerita tentang tajuk manaqib Abu Bakar As-Siddiq. Tak masuk lagi manaqib Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita tengok hadis ni tuan-tuan. Qala haddatsana Adam ibnu Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه تبعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu memaki hamun sahabat-sahabatku. Jika seseorang daripada kamu menginfakkan emas sebanyak bukit Uhud pun tidak akan mencapai satu cupa yang diinfakkan oleh salah seorang daripada mereka, setengah pun tidak. Pendek hadis ni tuan-tuan. Mari kita tengok hadis ni tuan-tuan. Ialah hadis yang ada sebab. Dia panggil ada sababul wurud. Ada sebab dia Nabi kata. Nabi bukan kata kat kita duduk di Pulau Pinang ni dah Nabi habaq ni tuan-tuan masa tu, bila Nabi kata jangan kamu duk maki, Nabi kata kat siapa tuan? Nabi kata kepada sahabat. Nabi kata kepada sahabat, jangan maki sahabat. Iaitu kisahnya tuan-tuan ialah disebutnya dalam syarah Bukhari ini, kana baina Khalid ibn al-Walid wa Abdul Rahman ibn Auf syai' fasabbahu Khalid bin al-Walid. Ini bukan sahabat yang kita kenal zaman kita hari ini, sahabat kecil-kecil, sahabat besar, sahabat yang Nabi sendiri menggelarkan beliau sebagai pedang Allah dalam perang Mu'tah. Masa pergi perang Mu'tah tu, Nabi duduk di Madinah Al-Munawwarah, para sahabat berperang dekat Mu'tah, Jordan lah ni. Jadi Nabi gambarkan, Allah nampakkan kepada Nabi SAW
peperangan yang sedang berlaku di Mu'tah. Duduk di Madinah, panggil semua sahabat main masjid, duduk ceritakan apa. Matilah 3 orang pimpinan utama dalam perang Mu'tah, iaitu Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat Nabi yang Nabi sangat sayang. Ja'far pun mati dah, dicerita satu-satu. Mula terbunuh Zaid, faqutila, kemudian terbunuh pula Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Mati pula, terbunuh pula yang ketiga, iaitu Abdullah bin Rawahah. Lepas tu baru Nabi SAW sebut gambaran yang berlaku di sana. Pada ketika itu Nabi kata, salah satu daripada saifun min suyufillah, salah satu daripada pedang-pedang Allah, ambil ar-rayah, ambil apa nama, panji-panji umat Islam. Jadi daripada situlah Khalid yang kita baca dalam cerita ni mendapat julukan, gelaran sebagai Saifullah. Saya baca kisah perang Yarmouk. Perang Yarmouk antara umat Islam dengan Rom. Di Yarmouk lah, ada juga tu. Sampai pada ketika itu tuan-tuan, orang mana pun kalau dalam peperangan tu ada Khalid, orang takut. Umat Islam kalau dipimpin oleh Khalid, semua bahasa insya-Allah kita tak kalah. Khalid ni dia bijak dalam mengatur strategi peperangan. Sehingga kan tuan-tuan, salah seorang ketua tentera Rom ni, dia duduk dengar mana Khalid ni diberi gelaran sebagai pedang Allah. Dia minta izin nak main jumpa dengan Khalid ni. Dibenarkan. Dia tanya Khalid, betul ke kamu ni, engkau ni wahai Khalid, pi perang ni yang tak kalah-kalah ni pasal kamu ada sungguh pedang Allah. Allah bagi pedang, mana nak boleh kalah. Macam kita dululah cerita Taman Sari tu ya, apa dulu ni kan, tikam taklid. Jadi orang percaya cerita tu. Khalid kata mana ada. Khalid cerita lah tadi, Nabi gelar dia sebagai Saifullah, pedang Allah, kerana peristiwa yang terjadi di dalam perang Mu'tah tersebut. Jadi Khalid ni yang sangat dikasihi, sangat disayangi oleh Nabi, dia berkelahi, bergaduh. Adalah isu apa kita tak tahu, tidak disebutkan dalam peristiwa dalam sabab wurud ni, tapi dia ada tak puas hati, ada bergaduh dengan sahabat lain, iaitu Abdul Rahman bin Auf, salah seorang daripada sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, yang masuk Islam lama dah, zaman Nabi duduk di Mekah. Dialah antara orang-orang pertama yang masuk Islam. Yang Khalid bin Al-Walid ni walaupun orang hebat juga, tapi bila dia masuk Islam tuan-tuan, Khalid baru yang masuk Islam, iaitu pada tahun yang ke-8 Hijrah. Dekat nak Fathu Makkah dah. Mana dah terjadi dah perjanjian Hudaibiyah. Nabi SAW dah pindah dalam peristiwa Umratul Qadha. Lepas daripada tu dia mula fikir. Dia berasa lah kebenaran ajaran Islam ni. Dia mula fikir pada ketika itu, tak boleh jadi, dia kata. Lepas satu kemenangan, semuanya berpihak kepada umat Islam. Jadi dia mula fikir. Bahkan Nabi SAW pernah pesan pada salah seorang saudara kepada Khalid, awaklah Khalid ni, kita tak boleh fikir lagi. Orang sebijak Khalid sepatutnya dia fikirlah kebenaran ajaran Islam ni. Dia tak nampak. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tersebut menyentuh hati Khalid. Akhirnya dia buat keputusan masuk Islam. Kebetulan Allah atur pada masa yang sama juga ada 2 orang lagi, Talha, Uthman bin Talha Al-Abdari, daripada kabilah Bani Abduddar, juga salah seorang panglima yang dalam peperangan di depan. Peperangan lawan Nabi lah. Mereka dulu belum Islam pun sama juga.
Hari yang Khalid nak keluar pergi, jumpa tengah jalan. Sama juga tujuan dia nak masuk Islam juga. Begitu juga ada seorang lagi sahabat nama Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni, dia dapat hidayah ni bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Ethiopia, di Habsyah. Bila dia pergi sana lari, dia tak mau tengok kemenangan Islam ni. Jadi tiba-tiba An-Najashi bersyarah kat dia, kata betul Muhammad tu memang Nabi, balik masuk Islam lah. Akhirnya dengan apa yang dikatakan oleh An-Najashi, baru terbuka hati dia. Dia pun balik Jerumah. Tiga-tiga orang ni dalam perjalanan sengap semua, lagi sembang-sembang, tiga-tiga dah masuk Islam. Baru dah nampak kebenaran Nabi SAW. Walaupun dia duduk dengan Nabi lama lah, duduk perang tahun 8 baru masuk Islam. Jadi kalau kita nak bandingkan Khalid dengan Abdul Rahman bin Auf, tentulah Abdul Rahman bin Auf ni besar lagi kedudukan dia. Bahkan Abdul Rahman bin Auf termasuk salah seorang daripada 10 para sahabat yang kita duk kata 10 sahabat yang dijanjikan syurga tu, Al-Asharatul Mubasysyarun bil Jannah. Salah seorangnya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi Khalid ni gaduh dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Berkelahi tak tahulah pasal apa, tak disebutkan dalam bab ini tuan-tuan. Fasabbahu Khalid. Khalid maki Abdul Rahman bin Auf. Oh ni kita dengar kadang-kadang, betul kan cerita ni? Sahabat ni, tuan-tuan kena ingatlah, sahabat ni bukan maksum. Dalam akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang maksum hanya Nabi dan juga para Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sahabat datang maksud. Saya rasa kita baca lah dulu hadis Abu Bakar pernah bergaduh dengan Umar. Ada berjalan dulu kan, bergaduh, berebut apa tuan-tuan, berebut benih apa nama, kelapa sawit, korma. Ada pokok korma tu masuk belah siapa tanah tu, kelai, bergaduh. Jadi kita boleh tengok kehidupan realiti para sahabat dalam hadis. Sama ni. Dan kita kena fahamlah juga Khalid ni jenis panglima perang, bukan tu lebay macam tuan-tuan. Tuan-tuan ni kira ahli mayang jemaah, kan? Duk dengar kuliah. Dia baru masuk Islam tahun ke-8. Sebelum tu jawatan dia apa tuan-tuan? Panglima perang. Panglima perang bukan lagu tuan-tuan ni jenis cengeng kan? Mestilah dia jadi panglima perang. Sampai Nabi pun gelar dia sebagai apa? Pedang Allah. Jenis kau boleh silap sikit pun. Jenis garang, cengeng. Jadi bila dia masuk Islam, bukan terus berubah jadi malaikat terus. Sifat duduk lagu tu lah juga, cengeng, tak boleh silap. Dia memang akan ada lah sifat tersebut. Jadi bila berlaku pergaduhan antara dia dengan Abdul Rahman bin Auf, dia pergi maki Abdul Rahman bin Auf. Tak tahulah apa perkataan yang dikeluarkan oleh Khalid bin Al-Walid. Maka peristiwa ni lah tuan-tuan yang timbul hadis ni, yang Nabi bila sampai berita tu kat Nabi tuan-tuan, Nabi panggil mak, Nabi bersyarah tu, la tasubbu ahadan min ashabi. Cengeng Nabi kata ni, siapa-siapa pun jangan duk maki sahabat-sahabat aku. Jadi maksud Nabi tuan-tuan, ni baru masuk ni, walaupun hebat dah, Nabi lantik jadi ketua dalam peperangan tu, dalam peperangan ni, Nabi ni siapa pun duduk dengan Nabi akan rasa dialah orang yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana tak tahu. Tapi Nabi ni siapa pun duduk dengan Nabi berasa Nabi sayang kat dia. Berasa Nabi ni menghargai dia. Bahasa lagu tu. Sebab Nabi memang jenis yang menghargai orang. Jadi sebab tu Nabi SAW tuan-tuan bila sampai kepada telinga dia, kata Khalid ni pergi maki Abdul Rahman bin Auf, dia masuk Islam. Walaupun dia mengaku dia Nabi sayang kat dia, Nabi seronok dia masuk Islam, tapi jangan duk ingat kamu yang baru masuk Islam ni sama dengan para sahabat orang-orang yang
lama dulu masuk Islam. Sehingga Nabi SAW membandingkan supaya mereka baru masuk ni kena beringat. Walaupun hampa hebat, hampa ada jawatan orang besar-besar tahap mana sekalipun, pangkat tinggi mana pun, ingat Nabi kata apa? Falau anna ahadakum, kalau siapa-siapa di kalangan kamu ni hak baru-baru masuk Islam ni, dia buat apa? Anfaqa, dia infak harta dia. Dia sedekah. Dia buat kebajikan atas nama Islam. Dia buat apa lagi? Dia hatta dia pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sajalah kebajikan-kebaikan yang dia buat. Kalau dia infak harta dia besar bukit Uhud tu, nilai dia sebesar bukit Uhud tu emas. Mahlah berapa dah? Berapa? 1 gram lah ni. 300 dah baru. Tuan-tuan bayang, sebesar bukit Uhud tu emas. Bayang dia infak banyak-banyak. Tak tahulah kebajikan yang dia buat ni terlalu banyak lah kalau kita nak fikir banyak ni. Kalau besar tu sekalipun infak yang dia berikan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma balagha mudda ahadihim, nilai tu besar lagi 1 cupak makanan yang dia sedekahkan, diinfakkan oleh sahabat. Dia tak akan dapat pahala sama macam sahabat aku infak secupak makanan. Kemudian Nabi kata lagi, wala nasifahu, setengah pun tak ada dapat. Jangan kata 1 cupak, setengah cupak hak depa infak pun, hampa buatlah kebajikan besar mana pun tak akan menyamai kebajikan jihad, pengorbanan yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat aku yang masuk Islam masa susah dulu ni kan. Masa duduk di Mekah dulu ni punya payah, punya susah. Oh tu Nabi punya marah. Nabi peringat kepada para sahabat, kita ni kena menghargai jasa orang lama, orang dulu. Walaupun kita ni buat banyak bagus lah, dah tak boleh lawan orang-orang yang dahulu memberi sumbangan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi bagi kita ni lah, mai hidup zaman lah ni kan, zaman akhir-akhir ni. Jadi hadis ni tak ada kena mengena dengan kita kan. Kita kena fikir elok tuan-tuan. Kalau setara Khalid tu pun Nabi marah tuan-tuan. Khalid bin Al-Walid, bacalah sejarah pengorbanan dia dalam jihad fi sabilillah. Agak-agak pahala dia besar mana tuan-tuan. Tu Rom tu jatuh tangan dia lah. Sebelum Sayyidina Umar tukarkan kepimpinan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tapi dia duduk dalam tu jugalah. Dialah yang pergi bantu dulu Sa'ad bin Abi Waqqas sampai tumbangnya kerajaan Parsi. Dia pandai dalam bab ni. Kok mana pun, walaupun dia bukan ketua tertinggi, tapi dia antara panglima-panglima besar dalam mana-mana peperangan sepanjang hidup dia lah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dan juga di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Memang besar sangat jasa dia. Nabi pesan kat orang-orang yang macam ni tuan-tuan, jangan duk ingat kita buat tu lebih. Ingat orang hak mula-mula masuk dulu ni, hak susah payah yang istiqamah sampai hari ni. Kerana mungkinlah kawan tu pun bukannya maksum. Sahabat sampai mati Abu Bakar maksum, Abu Bakar pun tak maksum, Umar maksum, dah tidak maksum. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak pernah sebut, tak ada siapa sebut kata sahabat-sahabat ni maksum. Mereka buat salah, mereka juga buat silap. Tetapi oleh kerana besarnya jasa mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala ni, Allah ampunkan kesalahan, kesilapan yang dilakukan. Bahkan sebahagian besar daripada mereka dijanjikan syurga ni. Nas Nabi sebut terang-terang, ni ahli syurga, yang ni ahli syurga. Kalau nak tengok ahli syurga yang duk berjalan lagi atas muka dunia ni, dia mati syahid dah, tu tengok fulan bin fulan. Nabi sebut seorang-seorang sahabat-sahabat dia. Bahkan secara umumnya para sahabat adalah ahli syurga. Semua termasuk Khalid sekali. Nanti kita baca ayat tersebut sekali lagi. Jadi kalaulah sahabat-sahabat seperti Khalid yang masuk Islam pun kena larang,
Nabi tegur mereka jangan duk maki para sahabat. Kita tuan-tuan, hak hidup di akhir zaman ni boleh nak maki para sahabat mana-mana ikut suka kita? Lagi-lagi lah tak boleh. Lagi-lagi tak patutnya kita mai belakang ni baca Fatihah bentuk apa nak betul elok kan? Duk walad dalil lagi. Tuan-tuan nak pergi maki Abu Bakar, pergi maki Umar, baru baca buku adalah sebuah doa. Habislah kata-kata ni kita Fathul Bari, tu dia maki sahabat tu, maki sahabat ni. Berasa lagu depa tu tak buat apa untuk Islam, depa ni layak masuk neraka. Hak siapa? Jadi kita tuan-tuan sedihlah. Bila main zaman kita pada hari ni tak habis-habis pada dulu pun kan. Main zaman kita ni hak Melayu ni duk makan belacan, makan budu ni kan, piduk maki sahabat. Piduk kata tak tahu kepada para sahabat, penilaian dia ni Abu Bakar ni tak betul, Umar ni salah ni. Dia maki hamu kata Abu Bakar Ali neraka, Umar. Kita dengar kesian dengan mereka. Selain daripada kita marah, yang sebenarnya kita kesian dengan mereka. Pasal apa? Pasal tertipu dengan dunia ni, tertipu dengan ajaran-ajaran sesat yang ada dalam masyarakat kita di Malaysia ni. Tak tahulah orang duk tanya saya, la Syiah dia guna Ustaz. Tak tahu saya apa tak tahu. Sebab senyap tak bunyi apa kan. Tapi saya percaya perkara tu tetap akan berterusan. Pada dulu tak habis-habis, takkanlah bila tangkap 1, 2, 3 orang, tangkap dakwah tak menang pula tu. Duk menang kat mereka banyak-banyak kan. Adalah menang satu kes 2, 3 tahun lepas dia elok start. Hak lain semua kita kalah. Saya percaya mereka tetap menang di mana-mana sahaja. Dan kita jangan rasa kita selamat. Kita jangan rasa bahawa anak-anak kita juga akan selamat. Sila-sila bulan ada di kalangan anak-anak kita yang boleh terpengaruh dengan pemikiran yang tak tahulah nak kaji apa, tetapi maki para sahabat Nabi. Boleh pergi kata sahabat ni kafir, sahabat tu tak betul. Terus salah dia buat kajian lagu tu, buat payah ni hadis-hadis lagu ni nak jawab ke mana. Okey tuan-tuan, di ujung bab ni Ibnu Hajar Al-Asqalani ni dia bawakan satu hukum fiqh kepada pemerintah dalam bab maki sahabat ni. Takmilah ni kira nak menyempurnakan tajuk ni lah. Apa dia kata tuan-tuan? Ikhtalafa fi sabbis sahabi atau ukhtulifa fi sabbis sahabi. Para ulama kita berbeza pendapat tentang hukum orang yang dia mencela, dia memaki sahabat. Apa hukum yang wajar dijatuhkan oleh mahkamah kepada satu orang warga negara, orang Islam pula lagi, pergi maki sahabat? Apa hukumnya? Para ulama berbeza pendapat dalam persoalan ini. Faqala Iyad, kata Qadhi Iyad, seorang ulama besar di negara Maghribi ini tuan-tuan. Dulu lah ulama dulu, bukan ulama zaman lah ni kan. Dhahaba al-jumhur ila annahu yu'azzar. Jumhur ulama, majoriti para ulama dalam Islam berpendapat bahawa siapa-siapa yang didapati memaki para sahabat, mana-mana sahabat dia dimaki, dia kata lebih kurang kepada mana-mana sahabat, bahawa dia akan dihukum dengan kaedah ta'zir. Kaya hukum dalam Islam ni, hukum jenayah Islam ni ada hudud, 2 qisas, yang ketiga ta'zir. Ta'zir ni ialah hukuman yang tak ditentukan oleh syariat, tapi pemerintah kena gubal undang-undang maki sahabat. Kena diperuntukkan hukuman kepada orang yang didapati mencela, memaki sahabat. Bukan dilepaskan begitu sahaja, tapi kena cari apa-apa hukuman untuk masyarakat tak tertipu dengan dia lah. Bagi dia insaf dan masyarakat takut untuk sampai ke peringkat pergi mencela, pergi memaki para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa-apa undang-undang yang sesuai lah
pada masa-masa tertentu mungkin benda tu boleh berubah ikut keadaan tempat, ikut masa. Dia panggil hukum ta'zir. Kena ta'zir, dia tak boleh lepas begitu saja, tak boleh biar. Wa an ba'dil malikiyyati yuqtal. Sebahagian ulama-ulama dalam mazhab Maliki berpendapat orang yang mencela mana-mana sahabat, hukum dia bunuh. Tadi takat ta'zir tak sampai mereka bunuh, tapi sebahagian ulama Maliki kata ta'zir kepada dia ni kena bunuh, tak boleh biar bagi Adam. Maknanya kalau letak hukuman sampai bunuh ni bahaya lah tuan. Mana kesalahan yang dilakukan memaki sahabat ni bahaya ke tak? Bahaya. Pasal apa bahaya? Dia mengancam syariat, dia mengancam Al-Quran, terutamanya sunnah Nabi SAW. Bila dibiarkan, nanti merebak. Tadi malam maki tamu, dia tak hormat orang, dia rasa tak ada apa para sahabat, dia kata aku suka dia. Akhirnya tuan-tuan, siapa ada pakai hadis, kita dah ulang banyak kali dah. Hadis ni tuan-tuan, kita terima sebagai hadis bila yang habang tu sahabat. Kalau dia sampai tak percaya kat sahabat, dia meluat kat sahabat, dia menyampah sahabat, dia maki sahabat, hadis dia pakai dah tuan-tuan. Hadis dia dah ada. Itu sebab tu lah ulama-ulama letak kepada orang yang maki para sahabat ni dengan hukuman yang keras. Ta'zir paling kurang, kena carilah hukuman yang padan dengan dia. Dan kata sebagian ulama Maliki, bunuh orang yang maki para sahabat ni kan. Okey, lagi. Wa khassa ba'd asy-Syafi'iyyah dzalika bisyyaikhain. Dalam mazhab Syafi'i pula tuan-tuan, sebahagian ulama-ulama dalam mazhab kita di Malaysia ni lah, mazhab Syafi'i, depa kata apa? Depa kata hak yang sampai kita boleh bunuh ni ialah bila dia maki dua orang sahabat, iaitu Abu Bakar dan juga Umar. Syaikhain di sini ialah Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau sahabat lain tak sampai ke mereka bunuhlah. Ini kata bermakna sebahagian daripada ulama Syafi'i. Wal Hasanain, dan juga orang yang memaki Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, bunuh orang yang buat kesalahan tersebut. Fahaka al-Qadhi Husain fi dhalika wajhain. Qadhi Husain dalam bab ni dia kata ada dua pendapat. Wa qawwahu Subki fi haqq man kaffara asy-syaikhain. Al-Imam As-Subki rahimahullahu taala kata, kalau yang mereka maki itu Abu Bakar dengan Umar, tu tak ada khilafah, bunuh. Jangan biar hidup atas muka dunia ni. Wa kadza, begitu juga yang boleh kita bunuh kalau kesalahan dia memaki sahabat ni, sahabat yang macam mana? Wa kadza man kaffara man sarraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imanihi aw tabshirihi bil jannah idza tawatara al-khabar bidzalika anhu. Begitu juga dihukum bunuh mana-mana orang yang mengkafirkan orang yang Nabi terang-terang beritahu kata dia beriman, ataupun Nabi SAW terang-terang beritahu kata dia ni ahli syurga. Kalau sampai Nabi sebut begitu, kita pergi kata kafir dia kawan tu, kita pergi maki hamun dia lagi, mencerca dia, bunuh bang-bang, tak layak untuk hidup atas dunia ni. Apabila berita itu sampai ke darjat mutawatir, pasal apa? Lima tadammana min takdzib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana terkandung dalam dia maki hamun sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga, yang Nabi kata orang ni beriman ni, dia sebenarnya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah macam tu lah. Tambah dia pergi hukum Aisyah ahli neraka, dia pergi hukum Abu Bakar ahli neraka, dia pergi kata Umar ahli neraka. Tak bercanggah kekahan Nabi kata. Kan Nabi habaq kata dia ni ahli syurga. Tak tahu banyak mana ada hadis kita duk jumpa dia pergi kata Abu Bakar ahli neraka juga. Maknanya dia mendustakan. Dia kata dah, Rasulullah itu tak betul, salah, Rasulullah bersalah.
Rasulullah tersilap dalam bab ni. Yang betulnya Abu Bakar tu ahli neraka, dia kata. Tak kapiak kau orang begitu tuan-tuan. Dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu tuan-tuan, hadis ni sangat penting untuk kita faham dalam bab ni. Dalam bab Makkiyah bab sahabat ni, walaupun kata Kak Khalid, tapi kita kena faham lebih dalam bab ni. Sebab dia bukan takat menyentuh kepribadian sahabat tersebut, tapi sebenarnya dia menyentuh Nabi dan menyentuh syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi kita ni tuan-tuan, macam mana kita nak bagi tak dah ni benar-benar di kalangan cendekiawan kita lah. Allah, budak-budak cerdik ni, kita tak mau mereka nanti sampai satu peringkat dia masuk universiti, dia buat MA, dia buat PhD, dia pergi jumpa orang balik-balik main. Hak mula-mula dia nak main bak kita, bakar tapi macam mana kita nak mau bagi ada apa buat ni tu. Cara dia lah. Satu, kena baca sirah Nabi tuan-tuan. Kena ambil berat sirah Nabi. Saya duk kempen sebulan lah, kot sebulan lebih lah, beli buku ni Martin Link. Tajuk buku tu Muhammad menurut sumber terawal. Ada duk viral lah ni kan, satu buku terbaik ni buku tu. Belilah buku ni tuan-tuan, suruh anak-anak kita baca. Bagi misalnya kita nak bagi mereka, kena baca rasa dia kena baca lah sejarah Nabi SAW. Sebab bila dia baca buku-buku macam ni tuan-tuan, tentu sekali dia akan baca para sahabat. Pada awal cerita Nabi bawa ajaran Islam, susah payah para sahabat, dia akan kenal sahabat-sahabat tersebut. Dia akan bawa rasa nak menghargai sahabat tersebut. Dan jangan berhenti tahu tu lah, beli pula buku-buku berkenaan dengan para sahabat ni kan. Biar anak kita kenal. Paksa dia, saya ada beli. Saya mengajar sirah, saya menulis juga sikit-sikit tentang sirah Nabi SAW. Saya jumpa buku tu Martin Link tulis ni. Buku tu dalam bahasa Inggeris, dah terjemah ke dalam bahasa Melayu. Siapa boleh dalam bahasa Inggeris lagi bagus. Saya beli buku tu, saya baca. Saya baca cerita, bagusnya buku ni. Penulis dia ialah orang putih, orang daripada Britain. Lama dah buku ni ditulis. Dan buku ni setelah dia tulis tuan-tuan dalam bahasa Inggeris, dianggap, dinobatkan sebagai buku sirah terbaik dalam bahasa Inggeris. Lepas tu dah terjemah bahasa Melayu. Bacalah buku tu. Dan dia dalam bentuk macam, nak kata novel, bukan novel, tapi dalam bentuk periwayatan yang kita baca rasa menarik, kita nak baca. Saya baca 2 minggu, habis buku tu. Saya rasa, puas hati baca buku sirah ni. Bacalah buku lain banyak lagi, tapi buku ni antara buku yang saya suggest lah masyarakat baca buku ni tuan-tuan. Walaupun buku ni ada kekurangan dia, dari sudut kita kata riwayat yang lebih sahih, sebab dia ambil daripada Waqidi juga, saya tahu lah tu. Tapi ketepikanlah satu sat, hak mana satu dua benar yang kita tak puas hati dengan riwayat. Tapi kebanyakan kita kata secara umumnya buku ni mampu menggambarkan kehidupan Nabi dan para sahabat. Kita kata apa hubungan dengan kabilah tu, Bani Abdul Syams dengan Bani Abdul Dar, baca mana dengan Bani Makhzum. Dia berjaya menggambarkan suasana tersebut. Baca buku ni. Setelah saya habis baca, saya kempen orang baca, dan saya baca lah ni. Tahu nak main asal ni? Bahasa. Saya panggil anak-anak main. Anak pun tak banyak orang ni. Dulu ada 8 orang, habis lah tuan. Keluar habis, tinggal 2 orang di rumah. Jadi kita, ni ada. Bahasa, panggil main anak-anak. Isteri kita baca. Baru sampai bab 22, tak sama ni. Saya baca, saya ceritalah sikit-sikit. Nak bagi anak kita dapat gambaran macam mana Nabi sampaikan dakwah, ayat-ayat diturunkan, macam mana respon orang-orang Quraisy, umat Islam macam mana pula. Tuan-tuan beli, ya tak okey lah beli buku ni. Harga dia RM70 lebih kot, nak 70 apa? Lebih kurang tu ada murah sikit pada saya tengok, dia baca kan? Alah, kira apa sikit-sikit tu. Beli, baca. Kalau kita tak arah nak baca lah, suruh anak baca. Cucu ada arah kot lah ni, suruh belilah kat cucu, beli bawah 10 buah, duit banyak kan. Duk cadang pergi umrah tu, sedut pergi pun tak apa, beli buku ni dulu saya nak faham tuan-tuan. Bagi kat cucu kita. Ambil kat cucu kita tu, ni Tok Wan nak suruh baca buku terbaik ni dah. Suruh dia baca.
Mungkin dia tak baca kan. Abang kan dia macam saya ada abang selalu. Habis buku ni tu orang bagi 500. Saya jamin tuan-tuan baca kan. Tidak pun 1000. Janganlah 1000 kali 500 tuan-tuan. Habis buku ni tu orang bagi 1000. Asal dia baca lah tuan-tuan. InsyaAllah baca lah. Tuan-tuan tak rugi lah 1500 tu tak rugi lah. Pasal apa? Dia akan kenal Nabi. Dia akan kenal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pasal apa? Pasal Tok Wan dia bagi buku tu, Tok Wan dia bagi 500. 500 tu tak ada tarak mana pun. Tuan-tuan mati semua ni, dia akan sebut. Dia akan kata, terima kasihlah kat Tok Wan. Tok Wan ni lah dulu yang hadiahkan kepada dia 500 ringgit dengan buku ni. Dan dia akan rasa berharganya Nabi SAW. Itulah cara dia. Ni saya bukan abang sonok-sonok ni. Memang saya nak suruh kalau boleh beli. Dan siapa yang ada kemampuan lebih, buat macam yang saya kata. InsyaAllah tuan-tuan akan rasa kebaikannya setelah anak-anak tuan-tuan membaca buku-buku seperti ini. Buku sahabat Nabi pun beli. Lebih dapat dana dengan tahu umur anak kita. Biar dia suruh dia baca buku. Habis buku ni buku dekat 100 muka surat dapat 100 ringgit. Dia berebut dia jenuh habis duit kita lah kan. Biar habis tapi tu saja saya rasa antara cara yang kita kena buat supaya generasi yang mai di kemudian hari macam kita ni, dia kenal para sahabat yang membawa Islam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah Akbar, generasi sahabat ni. Mereka ni sama-sama mereka sangat berkasih sayang. Tu pun berkelahi juga. Kenapa? Tapi kenapa? Sebagai konteks manusia ni dia akan ada. Tapi sayang ni tak ada. Kalau orang kafir dia sangat tegas. Tarahum ruk'an sujada. Kalau kamu tengok mereka lah senantiasa rukuk, sujud, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Dalam hidup mereka tak ada benda yang mereka cari melainkan nak cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pi perang sana, pi nak mati, nak dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah mereka ada tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kerana berkat sujud patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah gambaran yang Allah berikan tentang generasi yang bersama dengan Nabi ini dalam kitab Taurat dulu. Dalam kitab Taurat habaq dah tentang generasi ini. Tentang Nabi maki para sahabat itu. Wa mathaluhum fil Injil. Dan perumpamaan berkenaan mereka dalam kitab Injil pula macam tu. Allah habaq dah. Generasi sahabat ni generasi yang baik, tetapi maki sahabat. Jadi kita lah kena buat kerja sikit tuan-tuan. Bukanlah payah mana pun, iaitu hadiahkan buku-buku yang bermanfaat lagu ni. Dan fikir cara lain. Kau ada cara lain lagi, macam mana nak pergi mereka baca, bagi mereka kenal. InsyaAllah mereka akan sayang dan kasih kepada generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi saya rasa saya nak berhenti tentu lah kot tuan-tuan pada hari ini. Sajalah saya perpanjangkan tu sebab kalau saya dah masuk hari ni kata okey apa nak berhenti pula. Hari itu baca saja pun panjang sangat dah. Jadi moga-moga tajuk kita pada malam ni memberi manfaat insya-Allah. Sebab dia berkait dengan persoalan akidah kita sebagai umat Islam. Sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.